Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, di hari Jumaat yang mulia ini saya ingin membentangkan cadangan rangka persefahaman rentas parti yang akan dilaksanakan oleh kerajaan sekiranya usul undi percaya diluluskan. Pertamanya ialah mengenai peruntukan pada ahli-ahli parlimen. Baru-baru ini saya telah pun mengumumkan pemberian peruntukan RM300,000 kepada semua ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara tanpa mengira parti politik bagi tujuan pembelian bakul makanan untuk diagihkan kepada rakyat yang memerlukan. Atas semangat kerjasama bipartisan di Parlimen dan keperluan untuk memperluaskan bentuk-bentuk bantuan pada rakyat dalam situasi pandemik, semua ahli Parlimen akan menerima peruntukan tahunan yang sama tanpa mengira parti politik. Bagi ahli Parlimen pembangkang, peruntukan untuk tahun ini akan dibuat secara prorata mengikut jumlah bulan yang berbaki. Kedua, bagi mendokong prinsip whole of government dan whole of society dalam memerangi pandemik COVID-19, Menteri Keuangan telah mengadakan libat urus dengan pelbagai pihak, termasuklah pimpinan parti pembangkang, untuk mendapatkan input dan cadangan bagi menambah baik pelan pemulihan negara. Sehubungan itu, Kementerian Keuangan telah meneliti dan bersetuju untuk menerima beberapa cadangan dan input yang telah diutarakan. Sejajar dengan cadangan yang telah diterima, kerajaan akan membentangkan untuk kelulusan Parlimen penambahan siling dana COVID-19 sebanyak RM45 bilion dari RM65 bilion seperti yang diluluskan oleh Parlimen tahun lalu kepada RM110 bilion. Peningkatan ini akan membantu memenuhi keperluan tambahan bagi mengatasi krisis COVID-19 dari segi mengukuhkan sistem kesihatan, menambah baik bantuan kepada rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Dalam menangani krisis kesihatan COVID-19, peruntukan tambahan akan disediakan untuk meningkatkan dan menyegerakan usaha menyaring kes COVID-19, pengesanan kontak rapat dan pengasingan mereka yang positif atau test, trace and isolate. Kerajaan juga akan mengukuhkan sistem kesihatan, terutamanya dalam menambah petugas kesihatan serta meningkatkan kapasiti ward ICU, termasuk penyumber luaran pesakit dari hospital awam ke hospital swasta selaras dengan pendekatan whole of nation. Dari aspek bantuan kepada rakyat pula, kerajaan komited untuk membantu golongan yang terjejas. Bantuan tunai sebanyak RM10 bilion akan disalurkan kepada 11 juta penerima dalam separuh kedua tahun 2021. Bantuan tunai bagi mereka yang memerlukannya akan diteruskan pada tahun 2022, bukan sahaja untuk golongan B40, tetapi juga meliputi bantuan bersasar kepada golongan miskin tegar, miskin bandar dan M40 yang kehilangan pendapatan. Bagi menyokong kelangsungan perniagaan dan pemulihan ekonomi pula, dana tambahan kumpulan wang COVID-19 akan digunakan bagi membantu insentif pengambilan pekerja serta meningkatkan pembiayaan kepada PKS, terutamanya dalam meraih peluang ekloran pembukaan semula ekonomi selaras dengan pelaksanaan PPN. Ketiga, sekiranya kerajaan berjaya mendapatkan sokongan bipartisan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang melebihi majoriti 2/3, suatu rang undang-undang pindaan perlembagaan untuk menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri
kepada 2 penggal saja dan rang undang-undang anti lompat parti akan dibentangkan di Parlimen. Keempat, kerajaan juga akan memperkokohkan reformasi Parlimen dengan memastikan jumlah ahli Parlimen kerajaan dan pembangkang yang menganggotai jawatankuasa pilihan khas Parlimen adalah lebih seimbang. Jumlah jawatankuasa pilihan khas Parlimen ini juga boleh ditambah untuk memastikan semua ahli Parlimen dapat memainkan peranan semak dan imbang yang lebih berkesan menerusi penglibatan mereka dalam jawatankuasa ini. Sebagai pengiktirafan pada peranan semak dan imbang di Parlimen, 50% jawatankuasa pilihan khas akan dipengusikan oleh ahli Parlimen kerajaan dan 50% lagi oleh ahli Parlimen pembangkang. Dan sejajar dengan jangkaan bebanan tugas yang akan bertambah dalam melaksanakan fungsi semak dan imbang yang lebih efektif, kerajaan akan menyediakan kaki tangan sokongan dan syariat yang berpatutan pada semua pengurusi jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Kelima, kerajaan telah bersetuju untuk melaksanakan undi 18 tanpa menunggu pelaksanaan pendaftaran automatik yang akan mengambil masa. Dan untuk itu, suatu rang undang pindaan perlembagaan akan dibentangkan di Parlimen untuk tujuan ini. Saya berharap dengan adanya kerjasama bipartisan di Parlimen, rang undang-undang ini akan dapat diluluskan. Keenam, semua rang undang-undang termasuk rang undang-undang perbekalan yang akan dibentangkan di Parlimen akan dirundingi terlebih dahulu dengan semua ahli Parlimen. Suatu rang undang-undang hanya akan dibentangkan sekiranya mendapat sokongan majoriti ahli Parlimen. Akhirnya yang ketujuh, sebagai pengiktirafan pada peranan parti pembangkang yang mempunyai jumlah perwakilan yang hampir seimbang di Dewan Rakyat, ketua pembangkang akan diberikan saraan dan kemudahan yang setara dengan seorang Menteri Kanan.